Imam-imam fiqh kebanyakannya duduk sebelum tu lagi. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian sikit bagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebelum tu lagi. Sebab tu kalau ada orang tanya, dah Imam Syafi'i pegang mazhab dia. Jadi bila tanyaan tu kita kena faham lah, jangan jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, sebab nama tu tak timbul lagi masa tu. Tetapi apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan yang ada dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang timbul lepas tu adalah diyakini benda yang sama. Benda yang sama. Sebab ada orang kata, dah Imam Syafi'i pegang mazhab dia. Pandai tanya tu. Jadi kalau kita hak jadi bahan ramah sikit kok, atas layak kering kena, oh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang dengan senang orang kata, mana boleh, masa tu tak timbul lagi mazhab tu. Dari segi nama je. Tapi dari segi pegangannya itu, diyakini bahawa itulah perkara yang sama yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan juga yang dikembangkan di kemudian hari atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, benda yang sama. Kalau ada pun khilaf dalam masalah furu' yang kecil-kecil. Baik, pada abad-abad berikutnya muncullah ulama-ulama besar, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebarluaskan pengajian-pengajian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi selepas meninggalnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini telah lahir tokoh-tokoh besar, imam-imam yang tugas mereka ini menyebarluaskan pengajian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada orang mendakwa, dia kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini ujung-ujung tu dia bertaubat, maksudnya dia swing. Dia swing daripada mazhab dia tu kepada sesuatu mazhab yang tertentu lah. Ini tidak diperakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kita kena tahu seorang guru tu dia ada murid. Jadi cerita tentang guru dia tu murid dia lah banyak tahu. Jadi kalaulah guru tu swing ataupun bertukar arwah dan sebagainya, mesti apa yang dibawa oleh murid-murid dia tu seperti apa yang diswing oleh gurunya tu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Tak ada riwayat yang sebut macam tu, bahawa murid-murid tokoh-tokoh besar yang mendukung Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, dia bawa lain daripada apa yang Abu Hasan Al-Asy'ari bawa ke ujung-ujung dia tu. Tidak ada laporan, tidak ada periwayatan yang sebut macam tu. Yang jelas apa-apa yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh ulama besar selepas Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni adalah sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, di antaranya pertama sekali Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Ini antara tokoh imam, tokoh besar lah dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wafat pada tahun 365 Hijriah. Lama dah lah. Yang kedua Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini. Di sini Al-Isfarayini tu tak apalah. Boleh orang sebut Al-Isfarayini. Wafat pada tahun 411 Hijriah. Selepas tu pula. Kemudian datang pula Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Awak kenal ni, nama ni biasa kita dengar, Al-Imam Al-Baihaqi, iaitu yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Yang keempat lepas tu antaranya Imam Al-Haramain, iaitu Al-Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Ini salah seorang guru kepada Imam Al-Ghazali, Imam Haramain, iaitu wafat pada tahun 460 Hijriah. Kemudian Imam Al-Qasim, yang Abdul Qasim Al-Qushairi, wafat tahun 465 Hijriah. Ini tokoh Al-Imam Al-Qushairi ni, dia juga merupakan tokoh besar ahli tasawuf. Al-Imam Al-Qushairi ni, dia juga dikenali sebagai tokoh ahli tasawuf, tapi dalam masa sama dia juga merupakan imam di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keenam Imam Al-Baqilani, wafat tahun 403 Hijriah. Kemudian Imam Al-Ghazali, termasuk juga Imam Ghazali, salah seorang tokoh besar ulama dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini antara tokoh besar yang wafat tahun 606 Hijriah. Kemudian datang lagi Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, yang wafat pada tahun 660 Hijriah. Ini orang panggil Sultan Al-Ulama ni. Yang nombor 9 ni, kerana kealiman dia tu orang beri nama, orang beri gelaran. Gelaran apa? Sultan Al-Ulama. Maksudnya di kalangan alim ulama kok, ni macam sultan dia lah, kerana kealiman dia. Dan dia juga merupakan tokoh yang mendukung faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik.
Ulama-ulama yang tersebut adalah ulama-ulama penganut dan pendukung yang kuat dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendukung apa yang dikembangkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang dibentuk oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni macam ulama besar lah, mujtahid mutlak lah dalam bab ini. Sehingga datang lepas tu ulama-ulama besar lagi yang menyebarluaskan, yang mendukung fahaman yang dibawa oleh Al-Asy'ari. Baik, kemudian dalam abad-abad seterusnya, yakni pada zaman-zaman selepas tu lagi, banyak muncul ulama-ulama usuluddin di seluruh dunia Islam. Timbul lagi jumlah yang ramai yang menganut, mempertahankan dan menyiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bukan seorang dua lah, dan merupakan tokoh ulama terkenal, termasuklah Imam An-Nawawi dan sebagainya, yang dibentuk oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Di antaranya, ini antara tokoh-tokoh ulama hak kediang sikit mari. Hak tadi ulama-ulama hak sebelum tu. Hak yang di kemudian hari ini ada lagi tokoh-tokoh alim ulama. Siapa? Pertama sekali Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Yakni yang wafat pada tahun 1227 Hijriah. Ini kediangannya. Pengarang kitab tauhid yang dimasyhurkan dengan nama kitab Syarqawi. Ini terkenal imam. Yang kedua, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini antara yang paling dikenali lah, yang wafat pada tahun 1272. Sekarang 1400 lebih. Ini berarti sekitar 200 tahun lepas lah. Yang masuk ke diang lagi lah ni. Pengarang kitab tauhid, yakni Tahqiqul Maram fi Kifayatil Awam, dan kitab Tuhfah Al-Murid ala Jauharah At-Tauhid. Ini antara kitab yang terkenal lah, yang antara kitab-kitab yang terkenal yang mengajarkan akidah berdasarkan kefahaman mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhfatul Murid ini terkenal. Baik. Yang ketiga, Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Bantan. Siapa dia ni? Ini ulama Jawi ni, Syekh Muhammad Nawawi Bantan ni. Seorang ulama Indonesia yang mengarang kitab tauhid Tijanud Darari ataupun Durari, yang wafat pada tahun 1315 Hijriah, 100 tahun lebih yang lepas. Baik, Syekh Muhammad Nawawi Bantan ini, ia ulama Banten. Banten ni tahu di Jawa. Banten itu di tanah Jawa. Di situ dulu pernah telah muncul dalam sejarah, muncul kerajaan-kerajaan Islam dalam dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ni. Ada satu kerajaan Banten dulu, yang ramai ulama-ulama dia. Maka salah seorang ulama Jawi, tapi jadi ulama besar di tanah haram. Dia ni orang Jawi, maksudnya orang Jawa, orang Nusantara, orang Melayu. Kita letak dalam orang Melayu lah, orang Jawi lah. Maksudnya orang Ajam, bukan orang Arab. Tapi menjadi ulama besar di tanah Arab, menjadi ulama besar di Hijaz. Sehingga orang panggil, orang bagi gelarang ke dia ni kerana kealiman dia, panggil Sayyid Ulama Al-Hijaz, penghulu kepada ulama di Hijaz. Ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi dia merupakan ulama besar, orang Jawi ni, tapi duduk sana lah, duduk mengaji sana, jadi ulama besar sana. Dalam masa yang sama, dia merupakan salah seorang murid kepada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi di tanah Mekah sana tu. Ada dua orang tokoh yang namanya dekat-dekat, tapi lain-lain sikit kecenderungan. Dua-dua ni mari daripada Nusantara belaka. Satu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabau, daripada Minangkabau. Minangkabau ni Sumatera. Minangkabau ni baka kepada Hamka lah. Ulama Indonesia terkenal tu, orang panggil Hamka tu, itu baka Minangkabau. Jadi ada seorang tokoh besar di situ namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia ni orang asal Minangkabau tapi duduk di Tanah Haram, jadi khatib, jadi ulama di sana dan jadi khatib di Masjidil Haram. Tapi kecenderungannya ada lebih kepada cenderungan ilmu fiqh lah, ilmu fiqh syariat zahir. Tapi ada seorang lagi ulama dari Nusantara ni, nama dia Syekh Ahmad Khatib juga, tapi As-Sambasi, Sambas dari Borneo, dari Kalimantan. Dulu ada kerajaan besar, kerajaan Islam sebelum jatuh ke tangan penjajah ni, ada kerajaan Sambas, kerajaan orang Islam masa itulah. Maka di situ ada tokoh ni, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ni. Dia sejak kecil lagi menghafal Al-Quran, pergi ke Mekah, kemudian jadi ulama besar. Ini
ulama ini Syekh Ahmad Khatib Sambasi ini terkenal dengan ilmu tasawuf dia. Jadi Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah seorang yang ikut pengajian tasawuf yang dibawa oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ini. Itu dia. Syekh Ahmad Khatib, kena faham sejarah ni. Jadi nak cerita sekitar Syekh Ahmad Khatib Sambas ni, dia pergi ke Mekah antara guru dia dan dikatakan sebagai bapa akak dia lah, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Ini ulama terkenal. Syekh Daud Al-Fatani ni orang tahu belaka dia, merupakan orang dari Patani, jadi ulama besar di tanah Arab, Syekh Daud. Jadi antara murid dia dan anak angkat dia iaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas menurut ceritanya, menurut riwayatnya, menghabiskan waktu yang sangat singkat untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada pada Syekh Daud Al-Fatani ini. Dan tempoh sekitar 2 tahun gitu je sudah berjaya menghatamkan ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Itu sejarah dia. Kita kalau tak sebut sejarah ni, kita tak tahu ramai kita ni tak dengar mana benda gini. Sejarah-sejarah gini ni. Jadi kitab dia Tijanud Durari. Kemudian yang keempat, ditulis di sini Durari, tapi saya rasa yang lebih tepatnya Tijanud Durar. Yang keempat, Syekh Zainal Abidin. Ada beberapa kesilapan dari segi cetakan lah. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang kitab tauhid bernama Aqidatun Najin fi Usuluddin. Ini kitab ni seru lah. Aqidatun Najin. Jadi kitab ini dikarang oleh ulama Jawi ni, Fatani, orang Fatani. Tapi jadi ulama besar lah. Dia pada zaman tu ramai, ada beberapa tokoh Nusantara ni jadi ulama besar di tanah Arab. Antaranya Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Palembang. Tak ramai lagi lah generasi sebelum tu, zaman mereka dan selepas tu ramai. Kemudian yang kelima, Syekh Hussein bin Muhammad Al-Jasad Talabulisi ataupun Talabilisi. Tarablus. Tarablus ni merujuk kepada satu tempat di Libya, Tarablus, di Afrika Utara. Pengarang kitab tauhid yang terkenal Al-Husun Al-Hamidiyah. Ini antara kitab. Jadi ini antara sejumlah tokoh-tokoh yang agak terkemudian lah yang muncul, yang mana mereka ini merupakan orang yang mendukung akidah berdasarkan faham mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tempat kita ni suhur dengan kitab Aqidatul Awam atau Aqidatul Najin ataupun Tuhfatul Murid, semua itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dan lain-lain lagi lah. Baik, adapun Imam Abu Mansur, dah kita tulis Mansur saja. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dianggap juga sebagai pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dua orang ni, Abu Hasan Asy'ari, dia berada di Iraq, Baghdad. Abu Mansur Al-Maturidi berada di Samarkand. Samarkand ni di Asia Tengah sekarang. Negeri-negeri hak macam jenis Turkistan, Turkmenistan, negeri-negeri itu kawasan dia. Azerbaijan, Bukhara lah, wilayah Bukhara. Antara Iraq dengan negeri-negeri ini jauh. Zaman sekarang dekat lah, zaman dulu jauh. Jadi seorang ni Abu Hasan Asy'ari duduk di Baghdad di Iraq. Seorang lagi ni merupakan Abu Mansur Maturidi ni duduk di Samarkand, tak jauh. Macam mana dua-dua ni memberi pandangan yang sama? Kalau beza pun hanya beberapa masalah kecil-kecil je. Nak kabarnya mereka mengikuti manhaj yang sama, sekalipun mereka ni tak jumpa, tak bertembung. Sebagai pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Usuluddin. Baik, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Mahmud. Ini nama betul dia lah, Muhammad. Nama dia Muhammad, ayah pun nama Muhammad, toki nama Mahmud. Orang dulu biasa, anak dengan ayah nama serupa. Zaman orang Arab itu ada berlaku gitu. Orang kita jarang anak dengan ayah nama serupa. Tukar. Baik, beliau lahir di suatu desa di Samarkand. Di Samarkand di Asia Tengah lah, yang bernama Maturid. Jadi gelaran Al-Maturidi itu merujuk kepada nama tempat.
Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi perkataan Al-Maturidi itu bagi mana? Yakni perkataan yang merujuk pada tempat dia tu di Samarkand. Baik, beliau meninggal di situ. Maksudnya dia lahir situ, akhir sekali mengakhiri hayat pun situ juga. Baik, beliau meninggal di situ pada tahun 333 Hijriah. Kita tengok. 333. Maksudnya zaman hidupnya separuh salaf, separuh khalaf. Dia hidup, kelahiran dia berada pada sebelum 300 tahun. Tapi kewafatan dia lajak juga lepas 300 tahun. Jadi zaman dia zaman peralihan antara salaf dengan khalaf. Iaitu 10 tahun sesudah wafatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia mati lambat sikit berbanding dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. 10 tahun lepas Al-Asy'ari meninggal, barulah dia meninggal. Baik, beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci dan mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama juga dengan Al-Imam Al-Asy'ari. Yakni berperanan besar dalam menegakkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai keadaannya dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maksudnya begitu jugalah Al-Imam Al-Asy'ari, orang yang dikira sebagai berperanan besar dalam mengukuhkan dan menyebarluaskan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.